Okey, Aziz hari ni nak menjawab soalan Puan Hanim. Okey, sedikit disclaimer, Aziz bukanlah seorang doktor ataupun pakar nutrisi ataupun coach puan. Tapi Aziz nak berkongsi apa yang Aziz faham tentang masalah kaitan antara kencing manis 11 dengan darah tinggi hingga menyebabkan 200 kan. Sebab Aziz tanya, Puan jelas ke tidak tentang apa punca masalah? Sebab bila kita jelas apa punca, barulah kita boleh cari solusi. Ataupun barulah kita boleh tukar diet pemakanan kita. Sebab apa-apa pun, badan manusia ni ada dua otak Puan. Satu otak di sini, otak di kita punya otak lah, di kepala kan. Lagi satu, otak kedua manusia terletaknya di perut. Jadinya sangat penting untuk kita jaga kesihatan perut. Untuk jaga kesihatan perut ni, kita kena jaga, kita kena tahu, kita kena install, kita kena bagi ilmu pada otak kita apa yang bagus untuk kesihatan kita dengan apa yang tak bagus. Maksudnya pemakanan baik. Kita kena amalkan pemakanan baik untuk atasi dua ni. Satu, masalah kencing manis. Satu, masalah darah tinggi. Okey. Puan cakap boleh bagi tahu macam mana nak kawal darah tinggi sebab payah sangat nak turun. Saya sedang amalkan apple hijau dengan daun sup. Buat blender, buat air. Bab buat air ni, Aziz tak pasti. Okey, apple, daun sup. Sebenarnya dua ni bagus untuk kesihatan sebabnya apple dia buah. Dalam buah ni ada serat. Dan daun sup ni juga pun ada serat dan Aziz yakin lah kedua-duanya ada antioksidan. Serat tujuannya bila kita makan dia akan melambatkan. Sebab dalam apple ni, apple hijau dia kurang gula kan sebab dia agak masam. Dia melambatkan pertukaran karbohidrat kepada glukosa. Aziz baru je siap buat video tentang glukosa. Panjang lebar Aziz buat 30 minit. InsyaAllah lepas ni Aziz akan edit dan bagi kat Puan lah tentang glukosa. Video tentang glukosa saja. Kemudian daun sup ni pun serat memang bagus. Cuma kalau Puan blend ambil airnya saja, air jus, ini tak bagus lah. Tak bagus sebab dia lagi meningkatkan GI. Pertukaran karbohidrat kepada glukosa tinggi dalam darah. So memang tak bagus. Kalau Puan buat smoothie tu maksudnya Puan makan sekali serat apple dengan serat daun sup ni kira okey lah. Tapi yang terbaik adalah makan direct Puan. Bila kita makan direct guna mulut, air liur kita akan keluarkan enzim yang mana ia akan merangsang sistem pahadaman untuk proses makanan yang Puan makan. Jadinya kalau Puan nak makan apple dan daun sup tak ada masalah, tapi yang sebaiknya kalau makan direct lah kita kunyah. Sebab dia merangsang enzim dan enzim itu akan akan sediakan badan kita siap sedia untuk proses apa-apa saja nutrien daripada apple dan daun sup ni. Okey. Ni maksudnya tak ada masalah lah kalau Puan amal cara yang betul. Yang ni guna direct boleh, guna smoothies pun okey. Kalau jus memang tak okey. Yang ni jus tak okey. Okey. Puan ada kencing manis dan Puan ada darah tinggi. Dan Aziz dah carikan satu artikel sebab kalau Aziz cakap kosong takut Puan tak percaya kan. Jadinya Aziz merujuk kepada Medical News Today. Can diabetes cause hypertension? Maksudnya ini kencing manis lah. Dia tanya, boleh ke diabetes menyebabkan darah tinggi? Ni kencing manis sebabkan darah tinggi. Dia cakap, orang yang ada masalah kencing manis tidak mempunyai cukup insulin untuk proses glukosa. Maksudnya gula dalam darah kita menyebabkan insulin ni tidak dapat bekerja secara betul, secara efektif, secara yang sebenarnya lah.
boleh tulis. Kemudian dia cakap when person has insulin problem, glucose cannot enter their cell to provide energy, so it accumulates the bloodstream instead. Maksud dia bila orang yang ada masalah rintangan insulin problem maksudnya dalam bahasa Melayu rintangan insulin, glukos tak dapat masuk ke dalam sel untuk bagi tenaga kepada sel. Jadinya dia terkumpul dalam salur darah. Puan bayangkan kita punya salur darah macam ni kan. Kita punya salur darah ni, bila kita makan, dia akan bertukar pada glukosa. Contoh puan makan apple tadi, dia ada glukosa. Walaupun tak tinggi, tapi dia still ada glukosa. Tapi sebab puan ada masalah kencing manis, maksudnya puan ada masalah rintangan insulin. Rintangan insulin ni, maksudnya puan ada dah insulin dalam darah ni, insulin. Untuk bawa masuk, ni andaikan ni gula ke dalam sel badan kita. Sekitar sel ni ada membran. Okay. Untuk bawa masuk gula dalam darah ke dalam sel, ia perlukan pintu insulin. Tapi orang yang ada masalah kencing manis, orang yang ada masalah rintangan insulin, dia punya pintu rosak. Ni pintu rosak, jadinya gula tak dapat masuk ke dalam sel. Akibatnya terlalu banyak gula di dalam salur darah. Okey, itu maksud dia. Kemudian high blood glucose level can cause widespread damage to tissue and organs, including those that play a key role in maintaining a healthy blood pressure. For example, damage to the blood vessel and kidney can cause blood pressure to rise. Maksudnya, orang yang ada masalah ni, rintangan insulin ataupun orang yang kencing manis kan, okay, ada masalah kencing manis. Tadi gula puan 11. Maksudnya gula puan banyak kan dalam salur darah ni. Dalam salur darah ni, ia menyebabkan gula ni bila terlalu lama dan terlalu banyak dalam salur darah, ia akan merosakkan. Melukakan salur darah. Bila salur darah puan luka, contohlah kita tercucuk jarum kan, jadi kita rasa sakit, tapi sebab glukos ni melukakan dalam salur darah, kita tak perasan benda tu luka. Jadinya bila luka, akan datang bantuan yang dipanggil kolesterol, LDL, kolesterol. Kolesterol ni dia sebenarnya berniat baik. Dia nak cover kawasan yang luka ni. Dia nak tutup. Kalau tak, darah melempar keluar. Kita akan kehilangan darah. So, meragut nyawa pula kan. Jadinya, badan kita ni terlalu bijak. Dia akan keluarkan kolesterol yang berdensiti rendah, dipanggil LDL, untuk tutup salur darah yang rosak. Jadinya, bila kerosakan tu tak dibantu dengan antioksidan, ni antioksidan maksudnya sejenis bahan untuk perbaiki sel. Dia akan terus rosak selama-lamanya lah. Dan kemudian LDL ni pula bila terdedah kepada oksigen, dia teroksida. Bila dia teroksida, sistem imun kita akan cakap, yang ni patutnya aku kena keluarkan ni. So lebih banyak campur tangan, mulalah keluar sel darah putih lah, apalah. Tapi secara ringkasnya, semakin lama puan punya salur darah akan makin sempit. Sebabnya bertumpuk dengan kolesterol, bertumpuk dengan kolesterol LDL ni yang konon-kononnya dia nak selamatkan kita sebenarnya. Dia tak bersalah dalam keadaan ni. Yang bersalah adalah glukosa berlebihan ataupun gula dan karbohidrat. Aziz kan tadi Aziz cakap Aziz baru je selesai buat video tentang ni kan. Sebenarnya Aziz tengah buat video ni tadi. Apa yang perlu puan faham? Apa itu glukosa? Apa yang menyebabkan gula tinggi dalam darah sehingga 11? Yang inilah bila puan makan gula putih, terutamanya gula putih ni, gula putih, dia akan bertukar kepada glukosa. Puan makan donat, puan makan coklat, puan makan makanan berproses termasuk roti. Biasanya customer dia tak sangka roti tu tak boleh makan. Dia tak sangka biskut kosong bodoh-bodoh tu pun sepatutnya tak boleh makan, sebab dia jenis karbohidrat berproses. Bila masuk ni, bila kita makan, dia akan tukar kepada glukosa dengan terlalu cepat dan terlalu tinggi. Sebab dia berproses, dia terlalu halus. Berproses di kilang tu terlalu halus dan menyebabkan gula tinggi dalam darah, glukosa ditukarkan dengan cepat.
Jadinya sepatutnya kita memang kena tinggalkan makanan karbohidrat berproses dan mengurangkan makanan karbohidrat. Contoh, kita boleh makan nasi tapi dengan syarat kita letak 2 sudu atau 3 sudu minyak sihat. Minyak pun ada banyak jenis kan, minyak sihat, antaranya kelapa, tetap. Yang kedua, kita boleh juga masukkan minyak sawit. Kita boleh letak minyak kelapa dara, kita boleh letak olive oil untuk jadikan nasi ni sebagai nasi yang sihat. Yang kedua, kalau kita makan buah pun, sebagai orang yang ada masalah kencing manis dan darah tinggi ni, kita tak boleh makan banyak, just cukuplah makan satu sebelum makan nasi dan lauk, dan lebihkan lauk supaya lebih kenyang. Nasi ni puan cuba makan 10% je ataupun 15% lah. Yang selebihnya puan lebihkan makan lauk. Lauk tak kisahlah masak apa, masak kari ke, masak ayam ke kan. Lauk tu maksudnya ayam, protein lah, protein, ikan, lembu. Yang ni puan makan 30%, yang selebihnya 30 tambah 10 ataupun 40% ni. Yang selebihnya 50 hingga 60% puan lebihkan makan sayur. Sayur. Kemudian puan lebihkan buah. Kalau lapar lagi, puan minum air. Kadang-kadang masalah ni darah tinggi dan kencing manis, antara puncanya, ini yang cikgu biologi Azia ajarkan. Antara punca kencing manis, darah tinggi adalah kurang minum air. Satu lagi sebab, satu, masalah glukosa berlebihan. Yang kedua, kurang minum air kosong. Kurang minum air kosong ni, biasanya kalau Azila sebelum ada ilmu ni, Azila kerap minum air manis. Jadinya puan pun dah nampak kan, air manis sebenarnya merosakkan salur darah dan mengakibatkan LDL, kolesterol tinggi. Dan bila ni salur darah kita mula tersumbat, ini pun dia cakap damage to blood vessel, maksudnya kerosakan kepada salur darah dan kidney, buah pinggang, yang menyebabkan darah tinggi. Yang kedua, kurang minum air kosong, sebab dalam kita punya salur darah ni juga memerlukan air. Air itu H2O, hidrogen dan oksigen. Bila kita kurang minum air, kita punya platelet darah ni akan jadi pekat sebab kurang air. Berbeza kalau orang yang cukup air, dia punya darah ni boleh jalan smooth je. Dan bila pekat, dia juga akan merosakkan ni kita punya salur darah. Dan satu, merosakkan salur darah. Yang keduanya, dia akan menyebabkan ada sistem yang tertentu terpaksa buat catuan air. Jadi, berbalik kepada soalan puan, macam mana nak kawal darah tinggi? Aziz cadangkan, satu, minum air kosong. Cukupkan air kosong. Kata ramai doktor, seminimanya 8 gelas kan, minima. Yang kedua, puan tukar diet. Rendahkan low karbo. Rendahkan makan karbohidrat, tetapi lebihkan makan lemak. Low karbo, high fat. Makan karbohidrat dalam 10 hingga 20%. Kemudian puan makan 60% lemak dan 40% protein. Protein ni maksudnya daripada semua ikan, ayam, lembu. Tu semua elok untuk kita punya kesihatan. Sekejap Aziz tengok. Ada video lain yang Aziz share kan, apa makanan. Yang ini Aziz highlightkan anti keradangan. Keradangan, okey, keradangan. Yang ni dalam terma kita panggil keradangan. Isu ni bengkak, dia luka, masuk LDL, cuba perbaiki, ini dipanggil radang. Okey, bila radang, ini adalah antara 7 makanan anti keradangan. Yang ini adalah keju daripada susu lembu, bukannya margarine ni pun. Sebab margarine tak elok untuk kesihatan, sebab margarine tu daripada minyak sayuran yang diinjek dengan hidrogen. Yang kedua, ini batu sauda. Batu sauda, kalau boleh ambil 1 sudu teh kecil ataupun 7 biji batu sauda. Yang ketiga ni olive oil. Cuma pastikan botol ni kena gelap lah supaya dia tak terhidrogenisasi, supaya dia tak rosak. Kemudian yang ni sawit. Yang ini talur. Talur ni lemak haiwan. Yang ni Aziz beli lemak lembu.
Aziz beli lemak lembu, kemudian cairkan dan simpan dalam botol. Simpan dalam ice box lah. Lepas tu besok bila Aziz nak masak, Aziz just ambil sikit ni, ambil 2-3 sudu, masuk dalam kuali panas dan goreng macam biasa lah. Ni sebagai sumber lemak. Yang keenam, yang ini adalah sayur moringa. Aziz sebenarnya bertani pokok moringa dan juga kelapa. So moringa ni Aziz jadikan serbuk moringa, yang mana puan boleh makan setiap pagi dan malam untuk bekalkan satu fat. Lemak dalam moringa ni pun ada lemak. Yang kedua, paling tinggi adalah antioksidan. Antioksidan ni adalah sejenis bahan untuk perbaiki sel-sel yang rosak. Macam puan ada masalah darah tinggi kan, maksudnya memang banyak salur darah sebenarnya yang dah rosak. Jadinya kita perlukan antioksidan untuk perbaiki sel. Sebenarnya dalam talur ni pun ada antioksidan. Dalam minyak kelapa dara pun ada antioksidan untuk perbaiki sel. Yang kedua, tadi kan Aziz dah cadangkan low carbo, high fat. Maksudnya rendahkan pemakanan karbohidrat, lebihkan makan lemak. Maksudnya termasuklah makan lemak talur, makan moringa, makan minyak kelapa dara, ni BCO, ataupun minyak kelapa, sebab ini yang paling the best. Dah banyak pun kajian. Nanti Aziz bagikan link tentang makanan anti keradangannya. Dia ada video lah sendiri. Rintangan insulin ni pun ada video sendiri. Nanti puan boleh check lah, tengok. Ambil masa sikit untuk belajar, untuk selesaikan masalah puan punya kencing manis 11 dan juga darah tinggi 200. Bahaya ni puan, sebab 200 ni kita risau kan jadi stroke lah, ke jadi apa lagi, serangan jantung lah. Harap-harap puan sempat lah. Kemudian ni video ilustrasi macam mana keadaan dalam salur darah kita. Yang blood ni adalah darah, salur darah, platelet darah. Warna putih itu adalah glukosa, iaitu glukos yang asalnya daripada karbohidrat dan gula putih, yang sepatutnya dia boleh masuk ke dalam sel untuk bagi tenaga. Tapi sebab puan punya pintu insulin warna hijau ni rosak, walaupun ada insulin tapi pintu puan tak dapat buka, pintu insulin tak dapat dibuka, jadinya gula dalam darah tinggi 11 dan merosakkan salur darah. Okey, setakat ni puan okey ke? Nanti kalau tak okey boleh WhatsApp Aziz lagi yang ni pula Aziz nak sharekan antara feedback pengguna minyak kelapa dara ikhtiar untuk masalah darah tinggi. Ada masalah batuk waktu pagi? Pagi je batuk. Kena minum ni alhamdulillah lah. Oh, dah lama ke batuknya? Dah. Sebelum minum ni. Pagi. Betul, lendir banyak. Plus dong kot. Agaknya lah kan. Lendir tu. Lendir yang pekat tu. Setiap pagi awak batuk Dia batuk sekali lah. Ada pula batuk biasa. Dia cubalah sesuai, alhamdulillah lah. Betul. Darah tinggi pun ada turun. Baru cek doktor. Itu nak makan, nak cek doktor kan. Dia dah cek, dia kata tak sampai 4 bulan, cuba makan dia pula. Makan dengan yang tu lah. Yang minum hari tu baru 1 botol kan? 1 botol, betul. Betul, yelah. Maksudnya dalam sebulan gitu? Sebulan. Kan? Mesti banyak sikit kan. Dia tak ada lah orang kata, kalau tidak nak apa lepas nak semayang tu, keluar lendir je. Sungguh. Petang dia tak ada. Siang tak ada. Waktu pagi lah dia suka keluar lendir. Berasa badan ringan, okey? Alhamdulillah, seperti macam kencing pun kurang lah, macam biasa lah. Kencing pun banyak. Yalah 3 benda yang nak makan kan. Kopi ni dengan itu. Kopi. Kopi, kapsul moringa dengan minyak kelapa dara kan. Tidak kadang-kadang lemah je. Lemah sangat. Ada kencing manis ke? Ada. Boleh buka? Boleh. Bukan plastik pun tak boleh. Dengan sarung tu boleh juga. Boleh. Tapi ni cair dia dalam. Kalau mak tahan.